Dokumentari Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia disediakan oleh Ainur Mawaddah binti Ahmad Syazali. Pendidikan Islam di Malaysia telah banyak mengalami perubahan dan corak pendidikan dari era Tanah Melayu belum dijajah ketika penjajahan Barat sehinggalah apabila kita merdeka pada hari ini. Bagi menelusuri perkembangan pendidikan Islam di Malaysia, jom kita lihat bagaimana Islam mula bertapak di Tanah Melayu pada suatu ketika dahulu. Menurut Profesor Dr. Amini Abdullah daripada Universiti Putra Malaysia, beliau mengatakan kemungkinan Islam datang bermula daripada Terengganu dengan bukti batu bersurat pada tahun 1303 dan kemungkinan yang kedua ialah di Pasai Melaka apabila pendakwah daripada tanah Arab datang berdagang dan berdakwah di Melaka. Sultan Melaka pada ketika itu juga sangat menerima baik kedatangan agama Islam ke rantau mereka. Baginda juga telah memeluk Islam dan hal ini telah menyebabkan pembesar dan penduduk Melaka memeluk Islam secara beramai-ramai. Baginda sangat menyanjung tinggi ilmu agama dan sangat menggalakkan rakyat Melaka semuanya untuk memantapkan kefahaman ilmu agama Islam. Maka dari sini bermulalah era pendidikan agama Islam di Tanah Melayu. Sebelum kita mengupas lebih lanjut tentang pendidikan Islam di Tanah Melayu, jom kita tengok apakah definisi pendidikan Islam. Definisi pendidikan Islam telah dibahas oleh ramai cendekiawan dan ulama agama Islam dan dapatlah saya rumuskan bahawa pendidikan Islam bermaksud proses menyampaikan ilmu kepada seseorang dalam usaha untuk membentuk peribadi dan sahsiah dalam kehidupan seharian yang berlandaskan ajaran agama Islam supaya tempat kembali seseorang di akhirat ialah di tempat yang baik atas perbuatan baiknya semasa hidup di dunia. Jadi kita telah pelajari tentang teori kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Juga kita telah mengetahui tentang definisi pendidikan Islam. Sekarang, jom kita ketahui tentang pendidikan Islam di Tanah Melayu ketika sebelum penjajahan, ketika semasa penjajahan dan selepas penjajahan. Pendidikan Islam sebelum penjajahan. Sistem yang digunakan ialah sistem tidak formal. Tiada sijil diberikan, tiada bayaran. Bagi kurikulumnya pula, kanak-kanak berusia 6 hingga 7 tahun diminta untuk belajar di rumah guru agama atau di institusi pengajian untuk membaca jawi dan juga belajar tentang ilmu Al-Quran dan membaca Al-Quran. Guru-guru yang ada pada ketika itu terdiri daripada ulama dan pendakwah yang datang ke Melaka, juga graduan yang menuntut ilmu di Mekah. Manakala institusi yang wujud adalah seperti masjid, istana, pondok dan rumah Al-Quran. Ulama yang wujud ketika waktu ini adalah seperti Maulana Abu Bakar dan juga Makhdum Musa. Manakala kitab yang ada pada waktu ini ialah kitab. Seterusnya kita beranjak kepada pendidikan Islam semasa penjajahan. Sistem yang digunakan ialah sistem formal. Juga ada juga sistem tidak formal dan ada sekolah vernacular dan ada sekolah persendirian. Kurikulum adalah berbeza bagi sekolah kerajaan dan juga sekolah persendirian. Bagi sekolah vernacular Melayu, ianya merupakan sekolah kerajaan. Pada waktu pagi akan belajar subjek biasa. Pada waktu petang akan belajar pendidikan Islam. Seterusnya, masa yang diperuntukkan ialah sebanyak 2 jam seminggu untuk subjek pendidikan Islam. Bagi sekolah yang mempunyai 15 orang pelajar ataupun lebih yang Muslim, maka mereka diwajibkan untuk belajar subjek pendidikan Islam. Akan diberi bantuan daripada SHTI jika mengikut syarat yang ditetapkan. Bagi sekolah pondok ataupun madrasah pula, sekolah tersebut merupakan sekolah persendirian ataupun yang ditubuhkan oleh masyarakat setempat. Pelajar di sini akan belajar tentang fardu ain dan fardu kifayah. Madrasah lebih sistematik berbanding pondok. Madrasah dan pondok juga merupakan usaha daripada golongan tokoh agama bagi menyaingi sekolah vernacular. Kewangan daripada zakat dan sumbangan. Guru-guru yang terlibat adalah seperti graduan yang pulang daripada Timur Tengah, Patani dan lain-lain, juga guru-guru agama yang terpilih. Institusi yang wujud pada waktu ini adalah seperti madrasah, sekolah vernacular Melayu, pondok dan juga sekolah agama rakyat.
Kita bergerak kepada pendidikan Islam selepas penjajahan. Sistem yang digunakan ialah sistem yang formal. Kerajaan yang akan menanggung segala kos dan pembiayaan. Sistemnya yang berpusat, juga ada peperiksaan. Kurikulum adalah berbeza bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. Bagi sekolah rendah, setelah merdeka, kita telah mempunyai sebanyak 4 kurikulum, iaitu daripada KLSR, KBSR, KBSR dan KSSR. Bagi sekolah menengah pula, kita telah mempunyai 3 kurikulum semenjak merdeka, daripada KLSM kepada KBSM sehingga KSSM. Bagi subjek pengetahuan agama Islam dalam kurikulum sekolah kerajaan adalah berbeza dan lebih terperinci pada era ini. Seperti sekolah rendah, kita ada subjek akidah, ibadah, sejarah rasul-rasul, budi pekerti, bacaan Al-Quran, akhlak dan jakaf. Bagi sekolah menengah pula, kita telah membahagikan kepada 2 tahap. Tahap menengah rendah dan tahap menengah atas. Seterusnya, guru-guru pada kali ini adalah dilantik daripada kalangan yang berpendidikan tinggi, juga dilatih dan dipantau oleh badan yang bertanggungjawab. Manakala institusi yang wujud adalah sekolah agama untuk peringkat sekolah rendah dan juga peringkat sekolah menengah. Seterusnya, pondok dan madrasah yang sistematik dan institusi pengajian tinggi sama ada universiti ataupun kolej Islam mahupun tertubuhnya fakulti Islam di institut pengajian tinggi biasa. Tokoh ataupun ulama yang wujud pada zaman ini ialah Dr. Muhammad Said Naqib Al-Atas. Rumusan yang dapat saya berikan daripada perkembangan pendidikan Islam di Malaysia ialah semua elemen berkaitan pendidikan Islam di Malaysia telah berubah sejak zaman penjajahan sehingga kini, terutama daripada segi sistem dan kurikulum. Daripada sistem yang tidak formal, sekarang kita mempunyai sistem yang formal. Daripada persendirian kepada berpusat, daripada kos yang ditanggung sendiri sama ada zakat maupun sumbangan kepada kerajaan yang menanggung segala kos dan pembiayaan. Seterusnya, penjajahan memberi impak yang positif kepada perkembangan pendidikan Islam di Malaysia. Hal ini adalah kerana yang pertama, sistem yang lebih sistematik pada hari ini. Yang kedua, kestabilan ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Dan yang ketiga, kualiti pendidikan, prasarana sekolah, sistem peperiksaan dan guru telah dipertingkatkan. Sahaja daripada saya, jumpa lagi.